permulaan ni kita tengok dulu 4.4 tutorial tu, dalam 38 kan. Kalau kita jumpa M squared, so ingat dalam matrix ni, bila kita jumpa kuasa 2, kita tak boleh terus kuasa 2. Jangan jawab M squared ni equals to terus kuasa 2 setiap elemen tu. Ni positif, yang ni 16, ni 16. Siapa yang buat ni salah. Okay. So macam ni lah. Sepatutnya kita mesti darab 2 matrix. Mesti darab 2 matrix. So jawapan dia adalah 13, negatif 7, negatif 28, 10. 20. Okay, betul tak jawapannya? Okay, 38. Yes. Okay, betul Jadi, so ingat bila kita jumpa matrix kuasa 2, jangan terus kuasa 2. Terus kita akan buat darab 2 matrix. Okay, darab 2 matrix. So kita dapat, okay, betul Okay, kemudian soalan seterusnya kita nak show. Kita nak show adakah ini mana kamu punya ni? Okay, sepatutnya kita nak show yang ni. Okay, maksudnya kita nak show, soalan seterusnya kita nak show M squared equals to 7M minus 8I. Okay. Kalau yang macam ni kita akan gunakan maklumat sebab soalan dia given matrix M. Okay, given matrix M. Kemudian ayat dia diteruskan dengan show M squared equal to 7M minus 8I. Jadi kita gunakan maklumat nombor ni. Gunakan maklumat nombor ni, so kita akan buat satu persatu lah. Kita akan fokuskan kepada left hand side. Left hand side kita yang ni M kuasa 2 kan, M kuasa 2. Okay. Kemudian untuk right hand side kita gantikan 7, kemudian matrix M ni gantikan. Kemudian bila kita jumpa 8I ni, maksud dia I tu ikut soalan. Kalau soalan tu gunakan 2 by 2, maka mesti guna 1001. Okay. So jangan gunakan terbalik. Ada yang buat 01, 0110. So ni tak boleh Ada detail dia mesti 1001. Kalau soalan tu digunakan 3 by 3, maka kita ubah. Kita gunakan yang kedua. 001, okay. Kemudian kita jumlahkan dan kita tengok akhir sekali, kita tengok kiri sama kanan. Untuk kesimpulan dia, kamu jangan buat macam ni. Sebab soalan dia bukan suruh show left hand side equals to right hand side. Jangan tulis macam ni. Kamu kena buat conclusion M squared equals to 7M minus 8I. Kaedah dia memang kita pisah left hand side dengan right hand side, pisah. Tapi soalan dia suruh show ini, bukan suruh show ini. Okay, so nanti betulkan cara jawab tu. Akhir sekali kita akan buat kesimpulan macam ni. Okey tak? Setakat ni ada soalan? Faham ke? Okey, sir. Ya. Kalau saya buat cara lain boleh, sir? You buat cara macam mana? Kan M kuasa 2 sama dengan 7M tolak 8I. So Ya. saya darab semua dengan M inverse. So jadi M darab semua dengan M inverse. Okey, kemudian? So saya dapat M equal to 7I minus 8M inverse. Lepas tu saya just cari M inverse, masukkan, dapat M semula. Okey. Kita kena tengok bentuk soalan Kita tengok bentuk soalan. Soalan 38A tu, matrix M is given as. Maksudnya dia bermula dengan given matrix M. Yang ni. Kemudian baru ayat dia disambung show that. Maksud dia kalau kita jumpa macam tu kan, kita jumpa soalan given M. Kemudian selepas ni digunakan show that yang ni. Maka gunakan maklumat given ni. Mesti guna maklumat given ni. Okay? Maksudnya kalau guna kaedah tadi tak sesuai lah. Sebab kita kena tengok bentuk ayat dia. Dia start dengan given matrix M. Kemudian show that. Jadi dia mesti sambung daripada sini. Maklumat yang kita ada ni sambung. Kita nak show adakah jawapan dia kiri dengan kanan tu sama. Jadi kalau guna cara tadi multiply by A inverse. So itu tak boleh. Okay. So kena ingat Okay, ada lagi? Ya. Kalau kita tak tulis shown tu boleh tak? Ataupun tak ada masalah. Tidak? Oh, okay. Tak ada masalah. Jadi yang penting mesti ada kesimpulan dia M squared equals to 7M minus 8I. Okey, itu adalah 5 markah. Okey, tapi dia ada lagi sebenarnya. Dia ada lagi soalan dia. Dia nak cari inverse kan? Okey, barulah kita tengok ini. Okey, yang multiply by inverse tu, itu kalau kita nak jawab soalan yang seterusnya. Deduce. Sebelum perkataan deduce, sekarang mana tadi? Okey. Sebelum
Saya besar ni, yes. Okey, sebelum perkataan deduce, dia nampak tak? Okey. Sebelum perkataan deduce, kita dah show yang ni. Kemudian baru soalan dia kata deduce. Kita dah buat yang ni. Kita dah buat yang ni tadi. So deduce M inverse. Maksud dia, kita kena gunakan maklumat ni. Mesti gunakan maklumat ni. Cara dapatkan inverse, betul lah tadi. Kita darab dengan M inverse. Setiap sebutan darab dengan M inverse. So macam ni lah. Okey, kalau kita nak cepat nanti, terus kita akan buat step dari sini terus ke sini. Maksudnya setiap sebutan tu mesti darab dengan M inverse. So macam ni. Okey. Tapi kena hati-hati kita matrix ni, kita kena hati-hati bila A multiply by B, dia tak boleh main suka hati je dia nak tukar. Tak boleh. Dalam matrix ni dia ada peraturan. Dia tak sama dengan nombor. Nombor tu 2 multiply by 3. Suka hati je kita boleh tukar 3 dulu baru 2. Nilai dia sama tapi dalam matrix tu berbeza. Jadi sekarang ni kalau kita nak multiply, all multiply by N inverse, kita kena tengok kalau kita multiply setiap matrix ni dengan inverse letak sebelah kanan, maka setiap sebutan ni letak sebelah kanan. Ni letak sebelah kanan. Okey, ni betul-betul. Ni sepatutnya kamu tulis negatif A, I, N inverse. Okey, kamu kena biasakan. Ya, N inverse kamu letak di mana? Jadi pada mula sampai ke hujung mesti sama. So selalunya yang ni kamu tulis ni. Okey, kemudian bila kita nak solve, kita ingat kita mesti guna peraturan kalau kita ada matrik yang sama, darab dengan inverse. Matrix A darab inverse mesti dapat I. Kita mesti guna peraturan ni. Yang kedua, bila kita ada satu matrix darab dengan identity, maka A tu, I tu hilang. So nak selesaikan ni, kita menggunakan peraturan ni. Contoh macam ni lah, yang ni kita guna peraturan macam indeks. Kuasa 2, darab dengan kuasa negatif 1 mesti dapat 1. Okey, so selesaikan, guna peraturan ni. Macam yang ni inverse darab dengan I, hilang I dia. Okey, so kita proses sampailah kita berjaya buktikan ikut kehendak soalan. Okey, betul ni. So soalan yang 38B ni, yang ni kita hanya guna maklumat determinant Jadi kalau kita tengok soalan dia tu, dia tak sebut pun determinant. Tapi kamu kena tengok, kalau dia menggunakan simbol modulus macam ni, hanya ingat maksud dia kita mesti guna kaedah determinant. Nampak je pagar ni, ini maksudnya determinant. Kadang-kadang soalan dia tak sebut. Jadi kamu kena tengok apa simbol yang digunakan. Kalau modulus maksud dia kita gunakan determinant. So kita guna konsep determinant. So kena ingat balik bagaimana cara cari determinant. Okey. Jadi dia panjang sikit lah. Ini okey, kamu proses. Kemudian hati-hati dengan soalan. Soalan dia kata dia given matrix A and determinant of matrix A equals to 27. Kemudian soalan dia find the value of P. Dia soalan dia memang disuruh cari P ni berapa. Tetapi kena baca ayat dia, where P is an integer. Bila ada syarat tambahan, kemungkinan masa kita buat pengiraan, mungkin jawapan dia termasuk decimal number ataupun fraction. Jadi bila kita proses, kita akan nampak dua jawapan. Jadi jangan berhenti kat sini. Hati-hati dengan syarat tambahan dia tu. Okay? Maka jawapan akhir dia, so kita mesti tulis. Ini kena tulis ni, P equals to 1. Jawapan akhir dia, kalau berhenti kat sini, kamu baru kaedah. So P equals to 1, sebab dia punya ni, P equals P element of Z, integer. Okay? Jadi jawapan tu dah kira betul tu, P sama dengan 1 dengan P sama dengan negatif sebelah kedua. Itu kaedah. Untuk jawapan akhir, disebabkan ada syarat tambahan dalam soalan. Dia mesti pilih integer. Kalau kita tengok pointing 1C ni, find the determinant. Jadi soalan ni banyak sikit lah, determinant. So ingat, determinant, kamu kena ingat. Bila determinant, kita kena pilih satu row atau satu kolom. Pilih mana-mana je. Okay? Kemudian ini kamu pilih yang mana? Ini kamu pilih yang mana? Jasmine? Jasmine mana? You pilih by ni 6 negative 6. Bukan negative 6, 663. Maksudnya you pilih first row Betul Jasmine? You pilih first row. Okey, kalau kita pilih first row, maka kita kena ingat elemen yang pertama adalah 6. Okay, 6 multiply, maksudnya kita ambil, ini saya tulis dulu formula asal
Ya. Sir. Ya. Hello, sir. Dengar tak? Yang lain dengar tak suara saya? Dengar. Dengar? Dengar. Dengar. Jasmine tak dengar. Okey. Ini saya tulis dulu. Nak cari determinant, kalau katakan saya tengok ni macam digunakan by expand first row expanding first row. Okey, katakan first row ni tadi kita tengok matrix Kamu tengok soalan tu. Matrix yang pertama elemen dia 6. So 6 asalnya kita mesti guna cofactor multiply by cofactor C11. Kemudian elemen yang kedua 6 multiply by cofactor 12. Kemudian kita teruskan lagi elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga 3 multiply by cofactor 13. Ini yang asal. Tapi bila kita buat pengiraan, kita mesti guna minor. Bila kita guna minor, asalnya cofactor. Maka kena ambil kira positif negatif dia. Maksudnya kalau kita nak ni, kita ambil positif, negatif, positif. Ini penentuan cara minor tu kita nak ambil positif ke negatif. Okay? So yang pertama positif, yang kedua negatif. Negatif tu sebab daripada cofactor 12 ni, kita tukar kepada minor 12. Maka dia akan ada negatif. Kemudian yang seterusnya adalah positif. Okay? Kemudian kamu selesaikan. Okey, ada masalah tak untuk determinant ni? Faham ke? Faham, sir. Okey. Kemudian kita tengok soalan seterusnya. Find cofactor, the cofactor. Bila sebut je ayat ni cofactor, kita tak boleh ada pilihan. Kita nak buat C11 ataupun C31. Maksud dia kalau soalan kata find the cofactor of matrix A, maka kita kena buat semua. Kena buat semua daripada mula sampai ke hujung. So ingat, bila kita kira cofactor, asalnya memanglah kita akan buat C11, C12 sampailah C13 sampai habis. Tapi bila kita buat pengiraan, kita mesti tukar kepada minor. Minor tu kena ikut yang ni. Ingat, cofactor kalau nak pergi ke tukar pada minor, kena ambil kira positif negatif. Ikut kedudukan. Itu yang kita tengok positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif sampai habis. Okay, so kita akan dapat cofactor. Adjoint so ingat adjoint tu adalah dia sama dengan cofactor matrix transpose. Dia kena ada transpose. Maksud dia daripada row tadi C ni kita baca row ni kena tukar kepada column. Okay. So ini adalah first row, then second row, third row. Okay, so macam tu. Kemudian bila kita nak cari soalan seterusnya A inverse. So A inverse gunakan formula gantikan. Kita boleh gunakan asalnya kita punya matrik AX equals to B, maka kita nak solve X ni, maka kita mesti gunakan A inverse multiply by B. A inverse kita dah ada. Ambil jawapan daripada sebelum. Okay, kemudian multiply by B. B itu adalah bila kita ada simultaneous equation yang sebelah kanan. Sebelah kanan. So kita solve kan ni. Okey, dan kita dapat jawapan macam ni. Okey, dari segi jawapan ni memang betul lah. Okey, betul. Tapi soalan dia suruh solve kan. Bila sudah solve, akhir sekali tulislah jawapan dia. X tu berapa nilai dia? 400. Ini kena habis sampai sini. 300. Z tu berapa? 200. Okey? So jangan berhenti kat sini. Ini sebenarnya baru kaedah. Habiskan sampai sini. Sebab soalan dia nak solve. Find the value of X. So kena nyatakanlah X tu berapa, Y tu berapa, Z tu berapa. Okey, yang ini daripada table daripada table soalan tu. Kadang-kadang kita tak pasti X ni yang mana, Y yang mana, Z yang mana. Biasanya dalam exam ni, X ni mesti dinyatakan dalam soalan. X yang mana, Y yang mana, Z yang mana. Biasanya dalam exam dia akan nyatakan. Kalau tak dinyatakan, kita tengok table kita ni. Kita tengok table kita ni, yang total tu, jadi kita tengok sini mango, papaya, kemudian banana. Bila kita tengok maklumat, total tu kita letak di sebelah sini. Di sebelah sini. Okey, maka kalau kita, jadi cara pertama tentukan X, Y, Z tu, biasanya dalam soalan memang dinyatakan X yang mana, Y yang mana, Z yang mana kan. Tapi kadang-kadang kalau kemungkinan kalau tak dinyatakan, so kita tentukan X, Y, Z tu berdasarkan ni, mana total itu berada. Kalau total itu berada kat sini, maka kita akan bergerak X plus Y plus Z equals to ni. Jadi ni akan jadi X, Y, Z. Kalau katakan kita tengok maklumat, kita tak ada table. Total tu berada di bawah. Total tu dah berada di bawah. Okey, contoh tadi PQR. Maka kita akan baca X, Y, Z. Okey. Tu kalau soalan tak menyatakan X, Y, Z tu yang mana. Okey, so ini betul ni. Okey, kemudian kita tukar daripada
Daripada linear equation, kita tukar dalam bentuk matrix. So kita asingkan nombor dia. Kita asingkan nombor dia. So ingat kita senang je. Ambil benda ni, ambil nombor je 636, 633, 333, kemudian 4800. Gitu je, kita asingkan AX equals to B.